ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan di surau ataupun secara online. Baik, jadi alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, yang mana masih pada bab berkait dengan bab sabar. Dan sebelum ni kita dah bincang bagaimana kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dan ada dengan sahabat yang mempertikaikan dia punya pemerintahan ataupun pembahagian daripada sudut harta dan sebagainya. Dan hari ini kita sambung kepada hadis-hadis bab akhir, hadis 51 dan 52 dalam bab berkenaan dengan bab sabar, bab yang keempat ataupun yang ketiga akhir ni, sebelum masuk kepada bab berkait dengan kejujuran. Dalam hadis-hadis membincangkan tentang isu kejujuran. Dan kita pergi dulu pada hadis yang ada pada tuan-tuan itu, daripada dua hadis kita nak tengok hari ni, dua hadis yang hampir sama, tetapi ada beberapa perbincangan ataupun isu yang kita nak tengoklah. Okey. Wa an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alayh. Wa atharatu al-infradu bi syai' amman lahu fihi haqqun. Baik, itu hadis pertama. Hadis kedua bawah tu, wa an Abi Yahya Usayd bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajula min ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama tasta'malta fulana faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fa asbiru hatta talqawni 'ala al-hawdi muttafaqun alaih. Baik, dua-dua hadis ni riwayat, kalau di bawah tu jumpa muttafaqun alaih, bahasa Melayu pun ada, bahasa Arab dia pun ada. Maksudnya hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Sebab secara asasnya dalam Bukhari pun riwayat tu Ibnu Mas'ud, dalam Sahih Muslim pun riwayat Ibnu Mas'ud. Itu istilah ulama hadis lah. Bila kita dengar nama muttafaqun alaih, muttafaq alaih, maka dua-dua tu hadis daripada Bukhari dan Muslim, riwayat daripada sahabat yang sama. Kalau disebut riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya lafaz sama tapi sahabat yang meriwayatkannya berbeza. Itu kalau penggunaan dari sudut istilah. Apapun, dua-dua hadis ni adalah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi sesudahku nanti orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan beberapa perkara yang kalian akan mengingkarinya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami? Maksudnya bila berlakunya kejadian tu, apa yang perlu kami buat? Baginda Nabi SAW bersabda, tunaikanlah hak yang menjadi kewajipan atas kalian dan mintalah kepada Allah, yakni berdoalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Itu hadis pertama. Kemudian dalam hadis itu disebut atharah, iaitu maksudnya adalah mementingkan diri sendiri sedangkan orang lain lebih berhak, ataupun mengambil hak orang lain untuk diri sendiri sedangkan dia tidak ada hak, ataupun mungkin dengan cara-cara yang tak dibenarkan. Hadis kedua daripada Abu Yahya Usayd bin Khudair radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki dari kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkat saya sebagai pegawai, ataupun sebenarnya sebagai ada satu jawatan lah, sebagaimana engkau mengangkat jawatan si fulan. Maka baginda Nabi SAW bersabda, sungguhnya kalian sesudahku nanti akan menemui orang-orang yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian bertemu aku di telaga, yakni di padang mahsyar. Muttafaqun alaih. Nanti kita bincang telaga Haudah ni, kalau ikut hadis-hadis Nabi, telaga ni macam mana, dekat mana, luasnya banyak mana, apa yang dekat telaga tu, nanti semua kita tengoklah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita pergi kepada perbincangan hadis ni. Hadis pertama riwayat daripada iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ni kita dah banyak lalu dah, saya tak ulanglah siapa Abdullah bin Mas'ud, tapi secara ringkasnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sumbangan-sumbangannya kepada agama, dan beliau ni seorang, kalau dari sudut fizikalnya dia kurus je, dia orang yang kecil,
Yang kecil. Tapi kata Nabi SAW, walaupun kurus, walaupun dia kecil, tapi berat badan dia tu ataupun pahalanya tu menjadi berat dalam timbangan mizan dekat akhirat. Itu kelebihan beliau lah. Saya tak ulang lebih banyak. Baik, yang saya nak bincangkan riwayat daripada yang kedua tu daripada Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu ni, dia merupakan, ada yang kata nama panggilan dia Abu Isa, ada yang kata nama panggilan dia adalah Abu Usaid dan berapa lagi lah. Sahabat ni jarang kita dengar nama dia, Usaid bin Khudair, tapi dia sangat hebat, sangat hebat. Dan beliau ni salah seorang daripada Bani Abdul Ashhal. Kan kalau di zaman Nabi tu dia macam-macam ada bani, macam puak-puak lah. Kan ada Bani Quraizah, kalau Yahudi tu sini Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Kalau Malaysia pula, kalau yang Islam sini ada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abbas dan berbagai lagi. Termasuknya Bani Abdul Ash'al. Dan kemudian beliau ni telah memeluk Islam di atas tangan Mas'ab bin Umair. Mas'ab bin Umair ni, kalau kita ingat, saya pun pernah sebut dulu sebelum ni, seorang sahabat yang meninggal, dia asalnya kaya, dan boleh dikatakan dekat kota Madinah tu kalau dia lalu, semua orang tahu itu Usaid bin Khudair punya perfume. Wangi dia, hebat dia, handsome dia, pakaian dia, sebab dia memang orang kaya. Mas'ab bin Umair. Maka Mas'ab bin Umair ni, bila dia memeluk Islam, dia kena buang dengan keluarga dia. Mak dia tak pedulikan dia, ayah dia tak pedulikan dia, dan sehinggalah dia memeluk Islam dan sampai akhir hayat dia berada dalam keadaan kemiskinan. Sehingga kan beliau perang dalam peperangan Uhud, dan waktu perang Uhud tu dia syahid. Dan bila syahid tu, tak ada kain nak tutup dia. Dan sehingga Nabi kata, bila mana tutup kaki dia, nampak kepala dia. Kain tu tak cukup inci, tak cukup panjang. Tutup kaki dia, nampak kepala dia. Lepas tu Nabi ambil idkhil, macam jenis rumput. Kalau Arab tu, rumput ni dia bakar buat wangi-wangian, buat apa semualah rumput tu, tutup kaki dia. Kan, menunjukkan bahawa tidak ada, maksudnya, bila dia memeluk Islam, dia telah korban segala-galanya untuk Islam. Kekayaan dia, kehebatan dia, sehingga akhirnya dalam Uhud pun, begitulah keadaan dia ketika meninggal dunia. Okey. Jadi dia Usaid bin Khudair Islam di atas tangan Mas'ab bin Umair, dan kemudian sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan apa peristiwa yang hebatnya, saya tak nak panjang-panjang sangat cerita tentang Sayyidina Usaid bin Khudair ni. Hebatnya ialah satu hari beliau mendengar ataupun langit menjadi gelap ketika beliau membaca Al-Quran. Dan bila gelap tu, kemudian pada waktu tu dia rasa macam takut lah. Kenapa pula ni baca Quran pula jadi gelap gelita kan. Kemudian dia terus cepat-cepat pergi jumpa dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, gelap itu kerana malaikat turun mendengar kamu membaca Al-Quran. Dan bila dia baca Quran tu, malaikat turun. Kata Nabi, kalau kamu sikit lagi tu, kamu jumpalah malaikat. Tapi sebab dia dah rasa takut kan waktu tu, bila dia dengar dia apa semua tu, dia dah pergi jumpa Nabi SAW. Panjanglah perbincangan dia. Dan itu Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali kepada hadis. Maka Nabi sebut, sesungguhnya akan datang kepadaku orang yang mementingkan diri sendiri. Akan datang, Nabi kata. Akan datang ni bermakna Nabi mengetahui perkara gaib, perkara yang akan berlaku akan datang. Ini kita tak nafikan. Ini kelebihan mukjizat Nabi SAW. Tapi kita kena ingat juga, perkara gaib yang Nabi tahu tu Allah khabarkan kepada Nabi. Tu benda yang kita kena letak. Kan? Tapi peliklah pada hari ni kalau ada orang, tu saya malas nak ulas, panjang pula cerita dia. Ajaran-ajaran sesat, tahu ajar bila nak datang, seperti yang terbongkar dalam negara kita ni lah kan. Bila dia nak datang, guru dia tahu dia ni syurga ke neraka ke, kan? Guru dia ni tahu dia ni nanti sekian-sekian boleh tangguhkan hari kiamat ke, dan itu semua mengarut belaka lah. Yang tu Nabi je boleh buat. Ajaran tu hebat mana, guru hebat mana pun, jangan ada kultus menyucikan ataupun mentaksubkan guru tu sehingga melebihi para nabi, para anbiya. Itu benda yang kita kena ingat. Atau ustaz-ustaz pun tak boleh taksub. Kita tak boleh kata ustaz ni je kita dengar, ustaz ni je yang betul, ustaz lain tak payah dengar, merapu semua. Tak boleh. Kita kena dengar semua. Sebab tu guru-guru ni, Imam Bukhari ada 1,000 orang lebih guru. Imam Bukhari yang mengarang kitab Sahih Bukhari yang kita duk baca, biasa dengar kan, kita baca tadi, Sahih Bukhari, ada 1,000 lebih orang guru. Imam Syafi'i beratus guru dia. Kan? Kita seorang guru. Lepas tu itulah guru kita. Itu kita silap tu. Sebab tu kuliah kita ni pun ada belah-belah orang ustaz kan. Jadi itu penting tu supaya tidak ada ketaksuban. Okey. Maka itu kisahnya yang Nabi SAW sebut bahawa ini adalah perkara yang akan datang. Dan Nabi menyatakan bahawa antara maksud pada hadis ni ialah apa dia? Iaitu
ada manusia yang akan sendiri-sendiri, kan? Ada manusia yang akan dalam keadaan mementingkan diri sendiri. Sebab apa? Yang pertama dekat sini dua benda. Pertama sebab jawatan, yang kedua sebab harta, kan? Jadi akhir zaman ni akan adalah dia akan tindah orang tu, dia akan fitnah orang tu, dia akan rasuah ke ataupun apa untuk dapatkan jawatan, untuk dapatkan harta. Pentingkan diri sendiri, kan? Hatta dalam hidup keadaan berjiran ke, hidup dalam keadaan bermasyarakat, ada orang dia pentingkan diri dia sendiri je. Sehingga kalau dah meninggal dunia ke apa, baru dia nampak, baru keluarga nampak, oh itu pentingnya solat jemaah kat masjid. Kan? Itu pentingnya kita kena ambil tahu jiran-jiran apa semua. Bila rumah dah kena rompak, kan? Bila rumah sihat apa pun tak ada masalah pun. Jadi sangat penting untuk keadaan kita tidak boleh hanya dalam keadaan mementingkan diri sendiri. Itu nombor satu lah daripada hadis ini, benda yang cukup penting. Okey, kemudian kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW menyebutkan bahawa manusia-manusia yang mementingkan diri ini telah berlaku begitu banyak dalam sejarah. Terutamanya manusia yang sombong, yang takabur. Fir'aun takabur, kan? Daripada Fir'aun, dia punya tukang menteri ekonomi dia Qarun dan juga Haman, kan? Qarun dan Haman tenggelam di dalam bumi dan pelbagai lagi, kan? Dan kemudian juga yang datang selepas itu daripada pemimpin-pemimpin yang korups, pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri, macam Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi zaman Bani Umayyah, kan? Beliau ni apa? Dia suka menumpahkan darah orang umat Islam. Walaupun kalau baca sepanjang sejarah, adalah dia punya sumbangan tu terhadap Quran sebagai contoh. Himpunkan Quran, jaga Quran dan bagai lagi, tapi kezaliman dia pun besar juga. Kan? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan kemudian zaman keruntuhan Bani Umayyah dan sebagainya. Sebab tu keruntuhan tu boleh jadi ataupun kebanyakannya adalah sebab kerana kedengkian, dan itu timbulnya puak-puak Khawarij. Khawarij ni dia asalnya Hururiyah ni satu tempat dekat Iraq. Apa Khawarij ni? Khawarij ni satu ajaran sesat yang mana dia ajaran yang agak lama bertapak dalam dunia. Hatta daripada zaman Nabi SAW sendiri, zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman tu dah ada dah puak Khawarij ni. Apa dia punya kerosakan dia? Banyak. Pertama, bila dia tak puas hati dengan pemerintah, dia akan runtuhkan pemerintah tu dengan bersenjata. Dia akan perangi pemerintah tu. Hatta pemerintah tu dilantik dengan cara yang sah, secara demokrasi ke apa, dia tak puas hati, dia akan runtuhkan. Saya tak bincanglah langkah syaitan ke apa, itu cerita lain lah. Ini maksudnya pemimpin-pemimpin Islam yang naik, mereka tak puas hati, mereka akan serang dengan senjata sehingga runtuh, sehingga collapse kerajaan tu. Itu sikap Khawarij. Dia terlalu ekstrim. Itu satu. Yang kedua, Khawarij menganggap dosa-dosa besar ni keluar pada Islam. Contoh, kalau satu orang menipu, keluar pada Islam. Tu Khawarij punya ekstrim dia. Padahal kalau kita dalam agama kita Ahlussunnah wal Jamaah, bila ada pandangan seperti itu, dia sebut dia buat satu-satu dosa, dia tak keluar pada Islam, tapi dia dosa besar lah. Dia munafik, dia menipu, dia mungkin janji, dia buat benda-benda rasuah ke apa, dia dosa besar, tapi tak keluar pada Islam. Dia tinggalkan puasa, dia tak pergi haji, malas pergi haji, dia tak keluar pada Islam, tetapi dia berdosa besar. Khawarij kata apa saja dosa besar semua keluar pada Islam. Tu ekstrim dia orang tu. Tu yang kedua. Yang ketiga pula, Khawarij ni dia ada bab-bab fiqh ni, dia anggap logik akal. Contoh, wanita yang dalam keadaan period dia, haid dia, bila dia dah masuk haid tu, dia tak solat. Lepas tu pandangan mereka, kalau dah kering haid dia kena ganti solat tu. Padahal bertentangan dengan hadis Nabi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW daripada Sayyidatina Aisyah, kunna nu'ammar biqada'is sam wa la nu'ammar biqada'is salah. Kami ni, Nabi, Quran, hadis perintahkan kepada kami untuk menggantikan puasa, kami tidak diperintahkan untuk menggantikan solat. Tapi Khawarij punya logik, puasa pun ganti, solat pun ganti ya. Nampak tu? Dia tak berhenti di atas nas dan dalil. Kerana dalil ni, hujah ni, dia perkara melibatkan agama. Kalau tak ada dalil dan hujah, maksudnya yang suruh buat kita buat, yang tak payah buat tak payah buat. Itu dalil dan hujah, kan? Mana yang dilarang buat, jangan buat. Itu konsep dia. Tapi dia logik akal. Itu Khawarij. Jadi Khawarij ni mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Sifat-sifat yang mana mereka, apa saja yang mereka buat, yang mereka lakukan, puak mereka, demi mereka, untuk mereka. Dan apa pun yang berlaku pada hari ini, macam saya sebut tadi, ajaran sesat apa dan sebagainya, ini punca dia. Okey. So itu apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW secara ringkas. Dan kemudian Nabi kata pada hujung hadis tu, fasbiru, ataupun pada hadis yang awal tu Nabi SAW menyebutkan bahawa apa yang kita akan buat, wahai Rasulullah, kalau ada orang yang macam tu,
Dan kemudian ada orang yang apa kita kata melakukan perkara demikian, apa yang kami akan buat? Apa nasihat Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu yakni tunaikanlah hak yang menjadi kewajipan ke atas kalian. Tunaikan hak ni hak-hak dalam beragama. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan seterusnya. Sebab benda ni nak selamatkan kita. Sebab tu bila dalam bab ibadah, dia bukan sebab kita solat, kita sembah Allah ni Allah makin besar tak? Allah makin agung tak? Allah kekal dengan keagungannya tanpa berhajat pada ibadat kita, tak ada. Dan kerana kita ibadat tu, kerana kita nak selamat. Kita lah nak syurganya, nak redha Allah, nak apa semua. Itu sebab kita buat ibadat. Bukan sebab kerana kalau kita sembah Allah, makin banyak kita ibadah, Allah makin hebat, kehebatan, keagungan. Tak ada. Allah macam tu lah. Sampai bila-bila pun macam tu lah. Hebat keagungan dia takkan ditambah dengan amalan manusia, takkan berkurang dengan kemaksiatan ataupun dosa manusia. Kan? Itu bukan logik akal manusia untuk memikir tentang Tuhan seperti itu. Cuma sebutnya ataupun kita nak jelasnya, ibadat untuk kita. Baik. Jadi Nabi suruh tunaikan segala hak-hak peribadatan dan melakukan amal soleh. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Ini pergantungan tawakal lah. Ini kesabaran sebenarnya. Bab ni bab sabar lagi. Okey, tajuk sabar lagi. Kesabaran kita, tawakal kita, maka semua itu membawa kepada apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kita dah lalu dah, banyak dah hadis-hadis sebelum ni, dan saya nak fokus kepada hadis yang kedua tu penting. Kesnya ialah seorang lelaki daripada Ansar. Ada Ansar dan Muhajirin. Tuan-tuan senang nak set, Ansar ni dekat mana? Kat Madinah. Muhajirin daripada Mekah. Sebab Muhajirin orang yang berhijrah, Ansar orang yang tolong. Itu je mudah dia kan. Ansar orang yang tolong, itu dah tentu dekat Madinah. Muhajirin orang yang berhijrah, sudah tentu daripada Mekah. Daripada Mekah ke Madinah. Okey, jadi seorang lelaki Ansar radhiyallahu anhu, dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu tu dia meminta jawatan. Minta jawatan ni panjang pula tuan-tuan kalau kita nak bincang. Dia ada 3 jenis kategori. Pertama, minta jawatan dengan layak. Kalau semua minta jawatan tu tak dibenarkan, tuan-tuan tak boleh pergi interview lah. Lepas tu ada jawatan kosong, kita kena pergi. Bukan. Maksud kat sini ialah, pertama, jawatan yang dia memang tak mampu pun, tapi dia nak jawatan tu. Itu satu. Yang kedua, meminta jawatan bagi yang dia mampu, ada satu keadaan. Yang ketiga, dia tak meminta jawatan tapi diberikan jawatan. Ada 3 keadaan. Pertama, dia minta jawatan dalam keadaan dia mampu. Yang ni hukumnya harus. Para ulama semua sepakat. Dalam isu-isu yang memang dia mampu, ada kaliber dia, ada dia punya passion dia, dia punya kepandaian, kepakaran dia boleh minta. Mungkin jawatan tu jawatan yang agak besar, dan di bawah dia kena mengarahkan orang apa, ada dia punya anak buah dan sebagainya. Maka hukumnya harus untuk minta jawatan tu kerana dia mampu dan dia pasti dan dia boleh untuk memimpin. Itu tak ada masalah. Okey, itu satu. Yang kedua, meminta jawatan yang dia tak mampu. Ni maksud hadis ni. Sebab tu Sayyidina Abu Zal Al-Ghifari pernah juga dalam keadaan yang sama, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak minta jawatan sebab sahabat-sahabat lain ni semua ada jawatan." Tuan-tuan bayangkan, yang minta jawatan ni kerana Allah. Bukan kerana nak gaji ke apa, kerana Allah. Sebab tu Abu Zar ni seorang yang dia ahli sufi, orang yang zuhud, sangat zuhud kepada dunia. Maka fokus dia ibadah. Tiba-tiba dia datang Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi aku jawatan pentadbir ke apa ke? Sebab sahabat-sahabat lain ni semua ada jawatan. Jadi aku ni pun nak berkhidmat pada agama." Kata Nabi apa? "Ya Abu Zar, innaka dhaif wa innahal amanah." Ya wahai Abu Zar, engkau sebenarnya lemah. Ni kuat ibadat ni. Ibadat, tahajud, zuhud. Tiba-tiba dia kata, engkau ni lemah. Dan sungguh dia adalah amanah. Dan kata Nabi SAW, dia akan menjadi penyesalan dekat akhirat nanti kalau kamu tak galas dengan apa yang sepatut. Sebab Sayyidina Abu Zar ni, bidang dia, kepakaran dia bukan kepemimpinan. Sebab Nabi tahu dah, kalau bagi kepemimpinan, maksud dia tak boleh. Dia tak boleh kan? Jadi sebab tu kadang-kadang kita tahu kan, kalau kita ada staff dekat bawahan kita, kita tahu siapa yang kita akan jadikan lead ataupun nak jadikan manager ke, nak naikkan dia jadi unit manager ke, kita tahu siapa yang berkaliber, yang lebih layak. Kita tahu penilaian prestasi ke, apa nama tu, kita buat KPI ke apa dan sebagainya. Jadi kita tahu nak naik tu macam mana. Kita bukan main tengok-tengok lebih kurang, dia ni okey naik, tak boleh. Prestasi, keadaan, sikap, amanah, jujur, semua tu. Maka Nabi pun sama macam tu. Nabi tengok Abu Zar ni tak boleh, tapi kalau Abu Bakar Nabi bagi. Kan? Kalau Sayyidina Umar Nabi bagi, Sayyidina Uthman. Sebab mereka ni kepemimpinan tu nampak. Tapi Abu Zar, dia bukan bidang dia kepemimpinan. Sahabat lain juga, Khalid Al-Walid,
Khalid Al-Walid bukan salah seorang sahabat yang memimpin, tapi panglima perang dia. Kalau politik, jangan. Khalid Al-Walid. Dan dia pula, kalau tuan-tuan cari isu riwayat hadis daripada Khalid Al-Walid, payah nak jumpa. Mungkin 1-2 hadis je yang tuan-tuan boleh jumpa. Kan? Kalau Sayyidina Abu Hurairah 4,000 lebih hadis. Sayyidina Uthman bin Sayyidina Anas 2,000 hadis. Sayyidina Aisyah 2,000. Sayyidina Khalid Al-Walid nak cari 3 pun payah. Sebab dia bukan bidang ilmu, bukan bidang riwayat hadis. Dia bidang dia perang. Tengok macam mana Nabi latih sahabat. Nampak tak? Maksudnya kita pun kena gitulah, anak-anak kita. Sama kan? Ni pengajaran. Kita tengok anak kita ni cenderung minat dia kepada bidang-bidang berkait matematik. Salurkan yang sebaiknya. Agama bagi, tapi kecenderungan tu kita jangan sekat. Kan tengok ni minat perkapalan ke apa, bagi dia jalan. Tapi agama jangan tinggal. Macam tu. Kan? Jangan kita kata apa pun ayah nak semua sekali mesti ustaz, mesti jadi tahfiz. Masuk sekolah tahfiz, masuk. Lepas masuk yang dia hafal keluar. Faham tak tuan-tuan? Hilang habis. Sebab apa? Sebab dia tak minat. Dia hafal kerana ayah dia suruh masuk tahfiz. Bukan tak bagus hafal Quran, tapi passion dan minat tu macam mana nak didik budak tu supaya minat tu utama. Tapi kalau dia cenderung kepada bidang lain, tak apa. Settlekan fardu ain dia, settlekan dia punya ni, lepas tu ikutlah nak buat apa pun. Ni musim-musim orang masuk universiti kan, nak masuk UM ke UTM ke, ambil bidang apa ke, terpulang lah. Tapi agama kita kena kuatkan. Itu maksud dia tu. Okay? Jangan halang. Begitulah Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Dan kemudian yang ketiga, dapat jawatan tanpa meminta. Yang ni Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, sesiapa yang mana meminta jawatan, yang mendapatkan jawatan tanpa diminta, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni penting ni tuan-tuan. Kadang-kadang ramai orang dalam dunia ni dia tak sangka tiba-tiba dia dapat jawatan sekian-sekian. Dan dulu dia ingat dia biasa-biasa je, dulu bawah-bawah je, tiba-tiba 2-3 tahun lepas tu terus dapat jawatan. Dia tak pernah minta pun. Tapi majikan dia suruh, bos dia suruh, awak kena pegang level ni. Ni awak punya passion ni, awak kena ni, contohnya kan. Dia tak pernah minta pun. Kan? Jadi kita kata kadang-kadang jawatan yang seperti itu, jawatan dalam kerajaan ke, jawatan dalam premis ke, dalam syarikat, jawatan dalam apa ke, kan, yang itu tetaplah. Tapi ada jawatan tak boleh ubah. Suami mesti ketua rumah tangga. Tak boleh tukar. Isteri lah kot tu jadi kan. Kita ambil tahun ni isteri jadi ketua rumah tangga, saya jadi asisten. Tak boleh. Tetap suami ketua rumah tangga. Itu jawatan tak boleh tukar sampai kiamat. Kan apply macam mana pun tak boleh. Okay, so ini maksudnya ada jawatan yang dapat tu, Nabi kata mudah-mudahan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dengan semua ada jawatan, harta, kepemimpinan apa semua tu, Nabi sebut kamu kena bersabar dengan orang yang ada dengki dekat kamu. Orang-orang yang mementingkan diri masing-masing. Nabi kata fasbiru, sabarlah kamu, hatta yalqauni 'alal haud, sehingga kamu jumpa aku dekat. Nabi sebut kat sini fokusnya adalah dekat telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi ni Haudah dipanggil. Haudah dalam bahasa Arab. Telaga Nabi ni dipanggil, biasa orang kata Telaga Kautsar. Sebenarnya tak berapa tepat penamaan Telaga Kautsar tu. Saya buktikan nanti. Sebabnya pertama, kita kena ingat dulu, kata Imam Ahmad, kata Imam Ibn Hajar, hatta Imam Bukhari dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib beriman dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman. Cuma namanya tu asalnya telaga lah, kita panggil Haudah. Bahasa Arab Haudah, bahasa Melayu telaga. Al-Kautsar ni sebenarnya bukan asal bagi nama telaga. Al-Kautsar ni kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas, dia adalah aliran sungai yang mengalir daripada syurga. Aliran sungai itu nama Kautsar. Faham tuan-tuan? Aliran sungai itu nama Kautsar. Telaga tu telaga lah. Jadi orang pun tempe dua-dua, Telaga Kautsar. Jadi kat situ nak menunjukkan bahawa sebenarnya dia asal nama sungai. Sungai itu Kautsar. Maka telaga tu telaga lah. Tak apalah kita panggil dia Telaga Kautsar. Tapi nak ceritanya, Ahlussunnah wal Jamaah kita semua wajib percaya tentang telaga Nabi SAW. Dan disebut dalam hadis ni, Nabi akan tunggu kita dekat telaga yang Nabi SAW dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Mana dalil telaga ni tuan-tuan? Banyak. Hatta surah yang kita baca selalu pun, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kan, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, sungai yang mengalir daripada surga dan berada di dalam telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu cerita tentang Haudah. Saya cerita tuan-tuan, menarik cerita tentang Haudah ni sebab cerita ada macam-macam, tapi kita nak tengok daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang perkara yang kita sebutkan ini. Okey, so Kautsar tu maksudnya ialah
daripada aliran sungai yang mengalir kepada satu takungan yang dipanggil haudah, telaga baginda Nabi SAW. Okey, itu isu pertama. Isu kedua, Nabi lain ada tak haudah ni? Nabi lain ada tak telaga ni? Dalam riwayat Imam Tirmizi, riwayat yang sahih, Nabi sebutkan bahawa setiap daripada Nabi ni ada telaga. Tapi kata Nabi, aku berharap telaga akulah yang paling banyak dikunjungi oleh umat manusia pada akhir zaman, ataupun pada waktu yang sepatutnya, kan? Jadi maksudnya nak cerita telaga baginda Nabi SAW ini dengan telaga-telaga Nabi-Nabi yang lain pun ada telaga. Nabi pun ada telaga dia. Dan kemudian saya cerita sikit sifat telaga tu, nanti minuman dia apa semua, kesan dia, keadaan dia dan sebagainya lah. Okay. Jadi dalam hadis disebutkan Nabi SAW beritahu tadi, semua Nabi ada dia punya telaga, dan Nabi berharap bahawa telaga Nabi SAW yang paling banyak dia punya pengunjung-pengunjung dia. Okey, so kita tengok ringkasnya sifat telaga baginda Nabi SAW. Okay, dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, sifat telaga Nabi ni ada berapa keadaan. Pertama, dia punya air dia tu, kan? Air tu seperti mana madu, kata baginda Nabi SAW. Okay, air dia tu ataupun lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Kita tak tahulah keadaan tu sebab benda ni benda gaib, kan? Tapi ceritanya bezalah sifatnya dengan susu ke dengan air yang biasa ke, sangat berbeza. Okay, so lebih putih daripada susu. Tu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sebut baunya lebih harum daripada kasturi. Kasturi tu pula jangan kita andaikan minyak kasturi yang kita dok pakai tu. Itu kasturi dunia. Kan? Ni kasturi akhirat ni dah tentu lebih wangi, satu. Yang kedua, Nabi kata lebih wangi daripada kasturi akhirat tu. Tu kita kata lebih dia lah, kan? Okay, so itu dia punya keadaan dia. Dan kemudian Nabi sebut juga dalam hadis yang lain, juga dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sebut antaranya ialah yang Nabi nyatakan ni, iaitu dia punya, kita kata apa, dia punya alat-alat dia. Nabi kata dekat Nabi SAW punya telaga ni dia ada gayung. Gayung itu kata Nabi sebanyak bintang-bintang di lautan, bintang-bintang di langit. Nabi kata dalam riwayat Imam Bukhari. Maksudnya telaga Nabi tu dia punya gayung untuk orang minum. Telaga ni untuk orang minum. Air dia tu untuk minum tu, kata tadi putih pada susu, wangi dia lebih pada kasturi, untuk minum. Jadi untuk minum tu dalam riwayat lain dalam Bukhari juga kata Nabi SAW, hadis sahih, orang yang minum tu takkan haus selama-lamanya. Maksudnya dia takkan pernah haus selama-lamanya, kan? Bila minum air daripada telaga Kauthar ataupun telaga baginda Nabi SAW. Okey, tu secara ringkas tentang sifat telaga Nabi SAW. Okey, kemudian juga kita nak tengok bentuk telaga tu. Mesti ada orang kata bulat, kan? Mesti ada orang kata empat segi. Sebenarnya memang para ulama, sebab nas tu, dalil tu dia tak berapa jelas tentang isu telaga Nabi SAW ni, sebab disebutkan wazayahu sawa, hujung-hujungnya sama. Tahu-tahu telaga ni luas ni sepanjang mana? Syahrul Masyi, sebulan perjalanan. Dulu Arab dulu kalau dia nak sifatkan sesuatu tu, benda tu besar, sebulan perjalanan, 2 bulan perjalanan, macam tu lah, kan? Maksudnya perjalanan tu dengan unta tu, kalau unta ni tuan-tuan, kalau nak kira lah perjalanan dia, untuk 3 hari tu 95 km dengan kelajuan standard lah. Okay. 3 hari 3 malam tu campur berhenti, campur apa semua, 95 km. Bermakna kalau dia kata sebulan tu 3, tuan-tuan agak berapa ribu kilometer luasnya telaga baginda Nabi SAW, kan? Maksudnya untuk umat ni banyaklah, cukup lah, kan? Dan orang bergila-gila lah menggunakan telaga baginda Nabi SAW untuk minum. Tapi dengan syarat, nanti kita tengok apa syarat nak minum apa semua tu, nanti kita kena bincangkan. Okey, so itu sifatnya. Dan bila sebut zawayahus sawa, maksudnya dia punya keliling dia sama, seakan-akan 4 segi. 4 segi sama. 1, 2, 3, 4. Sebab Nabi kata setiap seginya sama. Tapi sebahagian para ulama menganggap bahawa itu tafsiran. Tapi bila sebut sama tu, sama sisi semua. Maksudnya kalau dia bulatan, sama. Bulat tu sama bulat dia. Dia tak ada serong sikit ke, tepi sikit ke, kan? Dia agak apa sikit ke, lepeh sikit. Tak. Sama. Maksudnya boleh katalah telaga Nabi ni kalau ada pun pandangan yang menyatakan bulat, tak apalah. Kalau ada pandangan menyatakan bentuk seperti mana 4 segi pun tak ada masalah, kan? Sebab daripada hadis ini perinciannya begitu.
Kalau ada orang kata bulat semata-mata, mungkin tak berapa tepat juga. Kalau orang kata 4 segi semata-mata, mungkin boleh jadi bulat, boleh jadi 4 segi, boleh jadi. Kerana benda tu benda gaib, dan kita kena ikutlah benda-benda yang Nabi telah tetapkan untuk kita dapatkan telaga Kausar. Sikit lagi tuan-tuan. Okey. Kemudian juga kita nak tengok tentang sifat telaga baginda Nabi SAW ini, dia punya dekat mana. Okey, dekat mana dan berapa. Ni pun pelik juga ni tuan-tuan. Sebab ada hadis-hadis yang menceritakan dalam Bukhari, dalam Muslim ni sebut minum tu sebelum titian sirat. Ada yang sebut minum selepas titian sirat. Maka sebab tu kesimpulan yang dibuat oleh ulama kita ni, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seperti mana Imam Nawawi, Imam Qadhi Iyad dan ramai-ramai lagi lah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, seumpamanya menyatakan boleh jadi telaga Nabi tu ada 2. Satu dekat mahsyar, satu lagi selepas titian sirat. Dua-dua tu boleh diminum oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Nabi lah. Kenapa dekat mahsyar? Sebab waktu mahsyar tu secara logikalnya, bukan logik saja, secara nasnya, mahsyar ni tempat yang kering. Tempat yang mana kan kita biasa dengar hadis yang Nabi kata ada orang tenggelam sampai buku lali peluh dia kan. Ada tenggelam sampai apa? Sampai lutut, sampai pinggang, sampai apa, menunjukkan bahawa keadaan tu cukup panas dan manusia berhajat kepada air. Maka secara nasnya, dalilnya menunjukkan bahawa boleh jadi juga telaga Nabi tu berada dekat mahsyar. Ada orang kata tak, satu je dekat mahsyar. Ada orang kata tak, satu je dekat lepas titian sirat. Tapi sebahagian kebanyakan ataupun nama-nama yang saya sebutkan tadi, mereka kata Nabi ada 2. Satu dekat mahsyar, satu selepas titian sirat. Kenapa selepas titian sirat? Logik juga. Sebab titian sirat ni pun satu tempat yang memang sangat membahayakan. Dia terbentang di atas neraka Jahannam. Kalau sirat tu syurga, bawah neraka Jahannam, atas tu titian sirat. Itu keadaan dia yang Nabi SAW sebutkan. Maksudnya di bawah sirat tu neraka Jahannam. Macam mana lebar dia, luas apa semua tu, yang tu ada pendetailan juga. Cuma kita nak kata itu keadaan macam mana manusia meniti. Bila meniti tu kan ada berbagai. Cuma riwayat ataupun kalau tuan-tuan pernah dengar, Nabi pernah kata sehelai rambut seperti mana dibelah 7. Pernah dengar tak? Titian sirat tu seperti sehelai rambut dibelah 7. Itu bukan hadis. Itu kata-kata Saidina Ali. Maknanya dia bukan hadis. Kalau hadis Nabi SAW sendiri sebut, Nabi kata dia sangat licin, mudah tergelasak, tahu tak? Mudah tergelincir. Dan kemudian sirat itu sendiri ada pohon, dipanggil pohon sa'adan. Pohon sa'adan ni pohon yang berduri yang akan mengait manusia untuk jatuh dalam neraka Jahannam. Dan kemudian ada manusia lari. Itu betul lah hadis sahih seperti kuda, sekelip mata, apa semua itu dah hadis yang sahih menunjukkan bahawa ketakutan manusia untuk meniti sirat. Bila titi sirat, dia sebenarnya ketakutan itu amal. Kalau amal kita baik, amal kita bagus, maka itu semua benda dipermudahkan. Kan? Itu pokok pangkal baliknya, amal kita, keredaan kita, syukur kita semua, dia akan kembali kepada itu. Kan? Jangan didoktrinkan, sebab orang bila doktrin takut tak buat apa. Jadi takut je, rasa takut je. Kita kata amal ibadah yang akan membantu benda macam yang seperti itu. Okay. Dan kemudian selepas tu, bila dah sampai selepas mahsyar, dah logik juga ketakutan manusia dengan perasaan dengan apa, maka ada pula Kausar, telaga Kausar. Boleh minum air lagi. Kat situ contohnya. Boleh jadi juga. Kan? Jadi kat situ kita kata walaupun dalam tadi hadis Nabi sebut takkan haus lama-lamanya dan sebagainya, maka benda tu bukan bermaksud boleh sekali minum tak ada haus dan dia dah tak berkehendak lagi. Tak. Manusia berkehendak lagi untuk minum. Sebab tu kita ni, jasad kita ni, dekat mahsyar ke dekat syurga, jasad kita ni sekali dengan roh. Dalilnya dalam riwayat Imam Ahmad, cakap kena ada dalil tu, benda-benda gaib ni yang main sebut-sebut. Ada orang suka main sebut-sebut je, dalil tak tahu ke mana kan. Dalam riwayat Imam Ahmad, hadis sahih daripada Ka'ab, kata Nabi SAW, innama nasmatul mu'min mu'allaqatun bi asjari jannah hatta yuqda anhu yaumal qiyamah atau yaumai yab'ath. Okay. Kata Nabi, roh orang mukmin ni bila dia meninggal dunia, dia bergantungan dekat syurga. Sehingga Allah kembalikan roh dia tu kepada jasadnya pada hari kiamat. So maknanya kalau kita pernah dengar hadis orang yang ada dalam syurga, tapak kaki Sayyidina Bilal tu Nabi kata dengar dalam syurga. Ada orang yang mati syahid, roh dia dalam syurga. Memang ada orang dalam syurga dah sekarang ni. Yang dalam neraka pun ada juga. Tapi dia bukan manusia secara fizikal dengan roh dia, tak. Dia roh saja. Bermakna nak masuk syurga ni, nak tahu, nak rasa kelazatan hebatnya syurga, roh dengan jasad macam kita sekarang ni. Maksudnya macam mana kita minum telaga Kausar nanti, roh dengan jasad. Itu cerita dia. Bukan roh je kan, roh dengan jasad. Sebab seperti kita sekarang, cumanya
kita dekat mahsyar. Cumanya kita dengan keadaan yang seperti mana amalan kita. Jangan anggap kita kata mahsyar ataupun syurga tu kita ni jadi lain. Tak, kita lah. Roh dengan jasad kita. Benda tu lah kan. Cuma kelebihannya, kata Nabi SAW, wa azwajuhum mutahharah. Manusia ni tidak akan buang najis. Itu kelebihan lah. Dekat syurga ni tak ada najis, tak ada wanita haid, tak ada haid, kan, tak ada kita ceritanya beriang-riang, bersuka-suka je sampai bila-bila pun, kan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan jaminan kekal di dalam syurga. Okay? So maksudnya itu keadaan manusia dekat mahsyar, keadaan meniti sirat dan keadaan yang seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey. So itu dia punya keberadaan dia. Okey. Sekarang ni kita nak tengok juga adalah tentang kita kata tadi berapa telaga Nabi dan kemudian keadaan manusia meniti sirat itu. Dan saya nak sebutkan last ni, penting juga untuk hadis ni, siapakah yang terhalang daripada meminum telaga Kautsar ataupun meminum air yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Yang pertama, orang-orang yang mana syirik, kufur, munafik dan yang selainnya. Syirik, kufur dan munafik, orang ni terhalang, kan, hebat macam mana pun dia ada kekufuran, dia ada kesyirikan, bukan Islam lah maksudnya, mereka tidak akan dapat merasai telaga Kautsar. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang sentiasa memperbaharui dalam agama sehingga meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi sebut dalam riwayat Imam Bukhari, ketika mana Nabi sebut, Nabi panggil umat-umat ni semua datang ke telaga Kautsar. Kemudian Allah jawab dekat Nabi, innakum la ta'lamu maza ahdatha ba'dak, atau kama qala, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah ketiadaan engkau. Maksudnya umat Muhammad, tapi dia renovation agama cara dia sendiri. Dia create kesesatan, dia create ketaksupan, dia create orang ni kita level dia ni orang agama, dia ni orang baik, kan. Tapi hakikat sebenar dia telah ubah agama untuk kepentingan dunia. Tu orang kata tunggang agama ke apa, tunggang superbike lagi bagus pada tunggang agama, kan. Kan. Jadi nak katanya keadaan yang seperti itu. Jadi orang yang seperti itu dia gunakan nama Allah, nama Rasul untuk kepentingan agama, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan dunia. Maka orang yang itu dihalau daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Dan kemudian buat package renovation. Oh, Nabi buat macam ni, kita kata baik, elok dah Nabi buat macam ni, kita tambahlah sikit lagi, kita buat gini pula, pusing sikit, kan, contohnya. Itu semua benda-benda yang termasuk daripada apa yang Nabi SAW ataupun akan disingkirkan daripada telaga Kautsar, telaga baginda Nabi SAW. Okay. Kemudian yang ketiga juga termasuklah pada golongan-golongan yang mana mereka ini, saya sebut tadi, patutnya yang ketiga itu adalah munafik. Munafik ni dia ada dua. Satu munafik i'tiqadi, akidah. Satu munafik dosa-dosa besar. Okay. Sebab tu bila Quran mention tentang orang munafik daripada ayat 7, 8, 9, 10 sampai 20 tu, cerita tentang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di kalangan manusia mereka kata kami beriman pada Allah dan hari akhirat, sedangkan mereka langsung tak beriman. Itu munafik akidah. Maksudnya munafik yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Itu dipanggil munafik yang disebut dalam Quran. Sebenarnya mereka tak Islam pun, mereka kata mereka macam Islam. Okey, itu satu. Yang kedua, munafik dosa besar macam tadilah, macam kita selalu sebut, bila berjanji dusta, bila bercakap semua, bila bagi ni dia khianati amanah, kan, bila dia berjanji dia khianat dan seterusnya. Itu munafik dosa besar, tapi dia tak mengeluarkan daripada agama. Tapi yang tu pun kena berhati-hati. Kena berhati-hati kerana termasuk daripada dosa besar, bimbang takut kita tak jelas. Sebab tu tanda-tanda munafik ni banyak. Kan, bila dia bergaduh, dia akan membuat dosa. Maksudnya bila dia bergaduh tak puas hati orang tu, dia akan fitnah orang tu, dia akan sihir orang tu. Itu munafik. Itu tanda munafik. Kemudian juga solat yang paling berat kat atas orang munafik ni, solat apa? Isyak dengan subuh. Tak ada munafik juga. Banyak tanda-tanda munafik ni. Tapi kita nak kata kita kena menghindarkan perkara itu, buat yang terbaik. Kan, itu antara benda yang Nabi peringatkan dan menggagalkan manusia daripada menempuh telaga Kautsar yang secara ringkas kita detailkan tadi. Wallahualam. Ada soalan tuan-tuan kalau ada sebelum kita berhenti? Tak ada? Okey, kalau tadi kita berhenti dulu kat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.